Hah? Oh, depan itu ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, selamat datang ke lapangan. Jadi ini merupakan kali pertama lah kamu sebagai pelajar geologi bekerja di lapangan disebabkan oleh pandemik COVID-19 menyebabkan banyak aktiviti kerja lapangan terpaksa ditunda ataupun dibatalkan. Sepatutnya batch ini pergi ke Bahau kan, tapi telah pun dibatalkan juga. Jadi ini merupakan okey. Jadi lokaliti ini merupakan lokaliti yang pertama kita untuk hari ini. Okay. Dan di sepanjang kerja lapangan ini saya nak sebut tentang cara kita bekerja di mana setiap lokaliti nanti akan ada pensyarah yang akan memberikan sedikit panduan apa yang perlu dibuat, dan in fact dalam buku laporan itu pun disebut aktiviti-aktiviti di lapangan yang sepatutnya pelajar lakukan. Jadi kita mulakan dengan sedikit penerangan oleh pensyarah yang bertugas. Setiap lokaliti ada petugasnya dan kemudian diikuti dengan aktiviti pelajar secara bersendirian ataupun berkumpulan dan sebagainya. Dan di belakang buku panduan itu juga kalau kita lihat, kita telah pun bahagikan pelajar kepada 3 kumpulan, iaitu kumpulan A, kumpulan B dan juga kumpulan C. Saya tak ingat warnanya apa. Kumpulan A ataupun kumpulan A di bawah pemerhatian saya. Okey. Terutamanya bila kita nak buat exam ataupun nak buat ujian kompos nanti, kamu akan berjumpa dengan saya lah untuk kumpulan A. Kumpulan B, Profesor Madya Dr. Zulfahmi Ali Rahman. Kumpulan B. Kumpulan A warna apa? Merah. Merah. Okey. Merah. 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 B biru, C hijau. Okey, A merah, B Biru. biru, kemudian C di bawah Dr. Safina Roslan C. Okey. Itu warna biru, hijau. Hijau. Okey. Jadi apa nak cerita? Banyak nak cerita sebenarnya ni. Tapi dah kena panggang tadi, lupa dah. Dia macam air juga, dia meruak kan. So hilang idea tu kan. Sebab kami dah sejam lebih kat sini ni. Okey, sekarang ni kita nak lihat tentang lokaliti yang pertama ini. Ini merupakan lokaliti yang terletak di Taman Saga, Taman Saga di Bentuk. Jadi boleh baca kot dalam buku panduan tu kan, ada tulis kan. Jadi kalau kita lihat batuan dalam kawasan Bentung ini, dia merupakan batuan yang sangat unik lah. Memandangkan kawasan di Bentung ini adalah merupakan kawasan yang terletak betul-betul di dalam satu zon yang kita panggil sebagai Bentung Raub Suca. Okey, Bentung Raub Suca ni adalah merupakan satu tempat di mana pada dulunya berlaku subduksi ataupun kita panggil dia sebagai paleo. Dah lama berlaku kan. So paleo subduction zone. Jadi dalam batuan dalam kawasan Bentung ini terdapat 3 litologi yang dominan lah, 3 litologi dominan. Yang pertama merupakan batuan schist. Yang kedua adalah batuan cat berajilit. Cat berajilit tu dia lumpur, dia berlumpur. Dan yang ketiga adalah batuan lapisan merah ataupun red beds. Bila sebut red beds ni warnanya warna merah. Dia berwarna merah, red beds, lapisan merah. Dalam tu ada batu pasir, ada konglomerat dan warnanya pun merah lah. Okey, sekarang ni kita nak lihat batuan yang pertama. Okey, iaitu batuan metamorf. Dan metamorf ini adalah merupakan batuan metamorf yang bergrade tinggi. Okey. Dan saya rasa kamu pernah belajar tentang beberapa jenis batuan metamorf. Bermula daripada sabak kan. Kemudian dia naik ke phyllite. Itu mengikut grade metamorfiknya. Okey. Kalau grade rendah
kita panggil dia sebagai slate, sabak. Dia naik tinggi lagi, kita panggil dia sebagai phyllite. Dia tinggi lagi, dia akan jadi schist. Itu yang kita akan jumpa dekat sini. Jadi batuan schist ini merupakan batuan metamorph rantau. Okay. Ada pengaruh suhu dan juga tekanan yang tinggi, dan kemudian dia menghasilkan batuan schist. Okay, batuan schist. Dan batuan metamorph ini senang nak kenal, sebab kita boleh tengok dia punya foliation. Okay. Foliation. Jadi foliation ini terbentuk akibat daripada himpunan mineral-mineral berkeping. Disebabkan oleh adanya pressure tadi, maka menyebabkan mineral-mineral ini akan menyusun dalam satu arah yang kita panggil dia sebagai foliasi ataupun foliation. Kemudian bila dia naik lagi, dia punya grade metamorphismnya, dia akan jadi batuan gneiss. Okay. Dia naik lagi jadi apa? Bila dia naik lagi, satu lagi terms adalah migmatite. Migmatite. Jadi kita akan tengok batuan migmatite nanti dalam lokaliti yang kedua nanti. Okay, itu dipanggil sebagai kompleks migmatite benteng. Okay, nanti kita tengok lokaliti yang kedua. Di situ batuan yang sangat kompleks. Sangat kompleks. Kita tak expect nak expose kamu dengan batuan yang sepayah itu di lapangan pada lokaliti yang kedua. Tapi you tengoklah apa yang patut dilihat, kalau boleh describe sikit dan sebagainya. Jadi migmatite ini merupakan tempat di mana batuan metamorph dah mula nak jadi batuan igneous. Sebab batuan ini bila dia kena high temperature, high pressure, dia akan balik semula menjadi batuan igneous. Dia melebur. Dia jadi balik batuan igneous, ya. Jadi dekat sini kita nak lihat batuan yang dipanggil sebagai batuan dalam formasi kumpulan bentung. Okay, dipanggil satu kumpulan, formasinya dipanggil sebagai kumpulan bentung, dan schist ini dipanggil sebagai bentung schist. Schist bentung, dan ada juga yang mengatakan ini sebagai sebahagian daripada Selut schist. Ambil nama sungai Selut dekat Gombak. Saya pernah panjat sungai itu. Cukup sekali lah, tak nak dua kali sebab memang sangat-sangat sukar. Okey, jadi dekat sini kita akan lihat batuan metamorph schist, dan usianya ditafsirkan berusia Devon, ya. Dan Devon you lihat dalam skala masa geologi dekat belakang itu, dia lebih kurang dalam 400 ke 450 juta tahun, ya. Okey. Jadi macam mana kita nak kenal batuan schist? Antara yang paling penting adalah dia punya foliation, jelas. Yang kedua adalah dia punya saiz butiran. Dalam batuan schist kita dah boleh nampak dia punya kristal mineral. Dalam phyllite tak nampak. Dalam slate pun tak nampak, sebab dia halus. Tapi bila dia naik kepada grade schist, you dah nampak mineral-mineral berkeping itu. In fact daripada situ pun you nampak mineral-mineral yang berkilat, kan? Itu adalah mica dan sebagainya. Jadi dekat sini you boleh jumpa banyak mineral mica, dan kalau ikut laporan, dia menamakan batuan ini sebagai, penamaan batuan schist simple. You gunakan schist depan, diikuti dengan mineral yang banyak dalam. Okey, kalau dia schist, dalam tu ada banyak mica, schist mica. Kalau you jumpa ada quartz, ada mica, schist, quartz, mica. Kalau you jumpa ada garnet, schist, quartz, mica, garnet. Dia nama dia macam tu je. Jadi dekat sini kebanyakannya adalah quartz, mica, schist, mica, quartz, ataupun dan ada juga jenis yang mineral berkeping yang jenis bergrafite. Okay, jadi schist, mica, bergrafite. Nak tahu grafite, you pegang dengan tangan, tengok tangan hitam ke tidak. Okey, ataupun you ambil, you conteng kat buku, kalau hitam itu tu grafite. Grafite ni carbon, carbon material, dia pun jenis mineral yang berkeping juga. Okey, jadi nanti you boleh tengok bila you pecahkan mineral ini, ada tempat you boleh jumpa mineral berkeping, bersinar cerah, itu adalah mica. Ada tempat yang tak ada benda tu, tapi dia ada shining mineral, tapi dia gelap. Dia berkilat. Itu adalah grafite. Cubalah tengok. Kemudian dari aspek kita juga boleh nampak daripada sini pun, in fact ada banyak mineral warna putih tu, kan. Itu adalah quartz.
Jadi ini kali pertama lah kamu lihat quartz di lapangan kot. Jadi quartz ini penting lah. Dalam industri pelombongan, quartz memang satu benda yang sangat penting. Okay? Sebab selalunya quartz ini ada mengandungi mineral yang berharga. Okay? Mana tahu kan, tiba-tiba ada pelajar ketuk, tiba-tiba keluar kuning, keemasan itu jangan buang. Itu bagi saya. Bagi saya itu. Itu saya jumpa batu warna keemasan. Itu jangan buang, bagi saya buang balik. Okay? Betul, dia in fact dia punya dia sebagai carrier lah. Okay? Kalau you tengok dalam, pernah dengar perkataan hydrothermal? Hydrothermal air yang panas bawa sekali mineral tadi, dia longgokkan dalam veins dan kita panggil dia sebagai quartz vein. Dalam tu ada banyak mineral macam galena, ada copper, ada emas dan sebagainya. Tapi sini kosong, dah ketuk tadi kosong, dia putih je. Tak ada, dia tak buat apa-apa. Jadi basically ini merupakan quartz dan ada yang berbentuk veins, telerang, veins, ada yang berbentuk lenses, terkantar. Dan kawasan ini selalunya dia sebab dia dah tua, dia dah terkena banyak compression ataupun mampatan dan sebagainya. Basically kawasan ini dah terlipat, terlampau terlipat, dan in fact you boleh tengok foliation pun dah berkedut. Kita panggil terminologi Inggerisnya adalah granulation. Dia punya lipatan itu pun terkedut, terlipat. Okay? Tapi cubalah bila kita lihat, bila kita dengar perkataan foliation, dia mesti ada satah dia kan. Jadi satah itu merupakan satah foliasi, dan satah itu kita boleh ukur dia punya strike and dip, jurus dan sebagainya. Dan jangan expect sama jawapan dia. Kenapa tak sama? Sebab dia terlipat tadi kan. Mungkin orang baca tempat lain, dan kawan ni baca tempat lain, tak sama sebab dia punya orientation dah berbeza. Dia bukan macam batuan sedimen. Batuan sedimen orientation dah hampir sama kalau dia belum terlipat. Dari aspek engineering, selalunya batuan foliasi ini memberikan masalah kepada kerja-kerja kejuruteraan lah. Sebab foliation ini kita anggap sebagai salah satu satah yang paling lemah. Okay? Satah yang paling lemah, di mana kalau kita tengok batuan metamorph disebabkan oleh adanya foliation, dan foliation ini merupakan sebahagian daripada salah satu daripada term yang kita panggil dia sebagai discontinuity. Nanti kamu akan belajar geologi kejuruteraan dengan saya. Jadi sebahagian daripada discontinuity ni banyaklah, macam sesar, macam kekar, foliation, itu dipanggil sebagai discontinuity ataupun ketak selanjaran, bukan ketak selarasan, ketak selanjaran, discontinuity. Jadi apa itu discontinuity? Ketak selanjaran, dia merupakan satu rekahan yang tidak mempunyai sebarang kekuatan, very low tensile strength ataupun almost zero lah dia punya tensile strength. Maknanya dia punya satah tu memang senang untuk tertanggal sebab tak ada strength. Tensile ni maknanya regangan. Jadi bila kita ketuk batuan metamorph ini, dia akan patah, dia akan pecah pada satah foliasinya sebab tak ada kekuatan di antara satu dinding dengan dinding yang lain. Jadi dia sedang tertanggal. Jadi ada aspek engineering. Kalau kita buat satu slope, kebetulan pula slope-nya mengarah ke arah cerun, ke arah kita, dia senang untuk terbelongsor dan sebagainya. Dia senang jatuh. Itu disebabkan oleh foliation ini, menyebabkan dia punya mechanical behavior of the rock akan menjadi semakin berubah. Dia punya kekuatan mekanik batuan tersebut. Itu dari aspek engineering. Okay. Jadi apa yang patut kita cerap di kawasan ini, boleh baca buku panduan itu. Antaranya adalah describe. Ada pelajar yang tanya saya tadi, doktor kami akan diajar cara untuk mencatat. Basically catatan itu bergantung kepada kreativiti masing-masing. Okay? Tapi rule of thumb untuk pencerapan geologi yang paling awal kita cerap adalah warna. Jangan pergi nama dulu. Jangan pergi nama, tiba-tiba sampai je terus nama apa. Tak, kita describe dulu batuan itu. Akhir sekali bagi nama. Okay? Jadi cuba describe based on color. Walaupun color ni agak subjektif kan.
Ada yang cakap hijau, ada yang cakap merah, macam tadi lah, ada yang cakap biru kan. Jadi very subjektif warna. Kemudian describe this aspect texture. Tekstur dia. Tekstur. Kemudian tekstur dia maknanya saiz butiran, bentuk butiran dan sebagainya lah. Tekstur. Yang ketiga fabric. Fabric macam foliation, ada fabric ataupun tekstur aliran dan sebagainya. Composition, mineral composition, mica contohnya, graphite dan sebagainya. Saya sebutkan ada sebut, composition dah sebut. Itulah kot. Ada lagi tak? Okey. Ada ingat. Kemudian akhir sekali bagilah nama. Okey. Jadi apa benda yang you boleh cerap, dicerap walaupun tak masuk dalam kategori saya sebut tadi. Jadi kalau you dah boleh train daripada sekarang, kalau you dah boleh train daripada sekarang untuk mencatat catatan geologi yang baik, itu cukup bagus. Sebab you akan build up your skill daripada second year naik ke tahun 3 atau 4 dan sebagainya. Sebab kalau tak ada skill itu, you tak tahu apa nak buat. Nak cerap apa ni, kan? Lalu ada dia punya standard nomenclature itu. Tapi dalam engineering lain. Engineering ada dia punya kita panggil apa? Dia punya skema. Apa nak buat, apa nak sebut, apa pertama kena sebut dan sebagainya. Tapi dalam geologi cubalah ikut yang apa yang saya sebut tadi sekurang-kurangnya. Okey. Jadi saya rasa itu saja untuk lokaliti yang pertama ni. Kita akan buat cerapan. Dah habis cerapan nanti kamu akan diminta untuk bergerak ke bas dan kita akan bergerak ke lokaliti yang kedua. Jadi pada hari pertama ni kita akan tengok 3 jenis batuan. Yang pertama adalah batuan metamorf. Yang kedua nanti adalah batuan igneous. Dan yang ketiga adalah batuan sedimen. Okay. Tapi bergantung kepada cuaca. Walaupun hujan kita bekerja jugalah. Bergantung kepada masa kita bekerja. Kalau di sini dah 2 jam, dekat dekat lokaliti kedua dah 3-4 jam, mungkin tak sempat lokaliti yang ketiga. Tapi kita akan cuba habiskan 3 lokaliti pada hari ini. Dan lokaliti yang kedua itu kita skip. Lokaliti yang kedua dalam senarai itu kita akan skip, kita akan tinggalkan disebabkan oleh berlakunya runtuhan, tanah runtuh di bahagian sebahagian daripada jaringan jalan bentuk raut runtuh, tak boleh masuk. Jadi saya terpaksa batalkan. Tapi lokaliti itu adalah lokaliti batuan jenis yang redback tadi. Kita boleh jumpa redbacks dan kita boleh jumpa chert berajelit di sebelah-sebelah dia. Jadi kita akan skip itu dan kita akan pergi kepada pelajaran musuh. Ada soalan? Dan untuk kumpulan tadi, nama pertama dalam kumpulan itu kita lantik dia sebagai ketua. Okay. Tapi walaupun dia ketua, tak semestinya dia yang akan mewakili kumpulan, tak okey. Dia hanya ketua saja. Dia sedikit apa yang kita nak minta. Saya rasa itu saja sedikit penerangan daripada saya. Mungkin ada tambahan daripada Dr. Syafina. Betul? Okey, sekarang boleh buat cerapan masing-masing. Kita bagi lebih kurang dalam 45 minit. Sebab yang pertama ni semangat lagi kan. Okey, 45 minit. Nanti lepas tu kita boleh balik ke bas. Okey, sekian. Ya. Dia tak ada mana ke mana. Approach-nya di belakang saya. Okey. Okeylah daripada kereta tu sampai ke sana lah. Okey. Jangan jauh-jauh sangat.